Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Aisyah binti Sadarawi, akan membentangkan laporan kajian saya yang bertajuk Penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor. Saya akan membincangkan 7 perkara berikut. Pertama, pengenalan. Bahasa Inggeris bukan sahaja bahasa antarabangsa ekonomi tetapi juga bahasa teknologi untuk membolehkan negara lebih berdaya saing, terutama dalam era dunia tanpa sempadan. Keperluan penguasaan bahasa Inggeris makin mendesak sehingga negara-negara yang menolak bahasa itu mengorak langkah untuk mempelajarinya. Di Malaysia, bahasa Inggeris telah lama diiktiraf di semua institusi pengajian. Bahasa Inggeris diajar sebagai bahasa kedua dan ia merupakan mata pelajaran wajib di sekolah menengah Malaysia. Semua pelajar perlu mahir berbahasa Inggeris dan ia merupakan antara matlamat utama falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia. Dalam konteks pendidikan secara global, seseorang pelajar perlu menguasai bahasa Inggeris untuk memahami bahan bacaan dalam bahasa Inggeris kerana ia lebih banyak dan mudah diperolehi. Terdapat kira-kira 99% rujukan ilmiah yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan ia memerlukan tahap penguasaan dan pemahaman bahasa yang baik. Kajian awal yang dijalankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di semua institusi pengajian tinggi awam mendapati tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar adalah kurang memuaskan. 29.2% daripada 120,000 responden berada dalam band 1 dan band 2 yang merupakan tahap paling rendah dalam standard yang ditetapkan oleh MUET. Tinjauan kajian. Kajian ini mengenal pasti tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor dan mengkaji bagaimana penggunaan harian bahasa Inggeris mempengaruhi tahap penguasaan bahasa tersebut. Penguasaan bahasa Inggeris pelajar memberi kelebihan untuk meneroka pelbagai ilmu, membuat rujukan dan membuat kajian, seterusnya dapat mengaplikasikannya apabila memasuki pekerjaan. Menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa mempunyai banyak kelebihan berbanding pelajar yang menguasai 1 bahasa sahaja. Mereka dapat menguasai bahan rujukan, mendapatkan maklumat yang lebih terkini dengan cepat. Dan ini secara langsung mengukuhkan membaca, mendengar, menulis dan bertutur yang merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Objektif kajian. Yang pertama, untuk memeriksa tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kajian dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor sama ada pelajar tersebut menguasai sepenuhnya bahasa kedua ini, dan yang kedua memeriksa tahap penggunaan bahasa Inggeris sama ada ia mempengaruhi penguasaan pelajar terhadap bahasa tersebut. Keempat, tinjauan literatur. Seluruh dunia telah menerima bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa antarabangsa yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat dan ianya dilihat sebagai bahasa yang membolehkan masyarakat dunia berinteraksi dengan mudah dan berkesan. Kajian Muhammad Fadli et al. Mendapati kebanyakan institusi di Malaysia tidak menumpukan kepada mewujudkan persekitaran yang membantu pembelajaran yang boleh meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar. Ini selari dengan dapatan pengkaji lepas Tarmizi yang menyatakan pelajar tidak berkomunikasi dalam bahasa Inggeris disebabkan persekitaran yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Kebanyakan pelajar jarang atau tidak pernah berbahasa Inggeris sama ada di rumah atau di mana-mana kerana majoriti mereka akan berinteraksi menggunakan bahasa ibunda dan bukannya bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bukan sahaja bertujuan membekalkan pelajar dengan kemahiran berkomunikasi tetapi juga digunakan sebagai sumber untuk memperoleh lebih banyak ilmu yang relevan. Oleh itu, kelemahan pelajar dalam penguasaan bahasa Inggeris perlu ditangani dengan lebih objektif dan praktikal. Ini menyebabkan pelajar berasa bahasa Inggeris tak penting dan mereka memutuskan untuk tidak mendalami ilmu bahasa Inggeris di samping mereka tidak serius dalam mempelajari bahasa Inggeris. Perkara yang sama juga didapati dalam kajian Abu Bakar dan Abang Madni 2010 yang menunjukkan faktor sikap, rakan sebaya dan ibu bapa mempengaruhi penguasaan bahasa Inggeris pelajar, tetapi faktor ini berlaku pada tahap sederhana. Secara umumnya, bahasa Inggeris kurang digunakan dalam aktiviti harian pelajar. Mereka beranggapan bahawa bahasa Inggeris hanya penting untuk mendapatkan markah dalam mata pelajaran yang diambil. Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan yang kebanyakannya bersifat kuantitatif. Menurut Creswell, tinjauan digunakan untuk mendapatkan pandangan umum. Dalam kajian ini, ia digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang tahap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor, sama ada pelajar tersebut menguasai sepenuhnya bahasa kedua ini dan sama ada tahap penggunaan bahasa Inggeris mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai kaedah mendapatkan data kajian.
Instrumen soal selidik ini dibangunkan daripada instrumen soal selidik kajian yang lain dan sedikit pengubahsuaian telah dibuat untuk menjawab objektif kajian ini. Ia dalam bentuk pautan Google Form dan telah dikongsikan kepada pelajar semester 1 secara rawak. Semua maklumat yang diterima ditafsirkan sebagai analisis kuantitatif. Ia mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A, keputusan bahasa Inggeris SPM dan bahagian B yang merangkumi dua aspek iaitu penggunaan bahasa Inggeris dalam pembelajaran yang merangkumi kemahiran lisan, mendengar, membaca dan menulis. Dan yang kedua, kekerapan menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Kajian ini dijalankan ke atas kumpulan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kelas seramai 228 orang responden yang terdiri daripada 157 orang pelajar perempuan dan 71 orang pelajar lelaki pelajar semester 1 di kolej berkenaan. Pengkaji menggunakan persampel rawak untuk memilih subjek kerana masa yang dibenarkan oleh pengarah kolej terhad. Dapatan dan perbincangan. Kajian ini dijalankan dalam kalangan pelajar semester 1 Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor melibatkan 228 pelajar. Responden terdiri daripada 5.7% pelajar kelas sains, 83.8% pelajar kelas sains sosial dan 11.8% pelajar sains sosial pengajar. Okey, berikut adalah pencapaian keputusan SPM. Berdasarkan jadual 1, didapati 25.9% responden tidak mendapat kepujian untuk keputusan SPM. Mereka hanya mendapat grade D, E dan G. Kemahiran komunikasi pelajar pada tahap ini tidak fasih dan selalunya terdapat penggunaan yang tidak sesuai bahasa dan terdapat kesalahan tata bahasa. Dari segi pemahaman, pencapaian pelajar pada tahap ini terhad dari segi bahasa dan konteks serta pelaksanaan tugas yang terhad melibatkan penggunaan bahasa tersebut. Kajian Islam. Berdasarkan keputusan bahasa Inggeris SPM dalam jadual 1 dirumuskan bahawa penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor yang menjadi responden masih belum memuaskan menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk menguasai ilmu pengetahuan mereka semasa pembelajaran murid. Okey, tahap penguasaan mereka. Okey. Analisis jawapan yang diperolehi daripada responden menggambarkan tentang penguasaan bahasa mereka berada pada tahap sederhana. Okay. Bagi soalan 8 berkaitan kebolehan menulis dalam bahasa Inggeris tanpa banyak melakukan kesalahan tata bahasa, secara ringkasnya boleh dikatakan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor masih pada tahap sederhana. Okey, tahap penguasaan bahasa Inggeris harian pelajar. Berdasarkan analisis ini didapati kelemahan utama bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar di kolej ini adalah dari segi kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menulis. Walaupun mereka tidak fasih berbahasa Inggeris, mereka akan merujuk kamus apabila berhadapan dengan perkataan yang tidak faham. Kesimpulan, penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar semester 1 di Kolej Tingkatan 6 Kuala Selangor berada dalam tahap sederhana. Okey. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai alat komunikasi agak baik dalam segi pembincangan kumpulan kecil dan dalam kelas. Responden mempunyai persekitaran yang sesuai untuk dan menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris dalam komunikasi, ditambah tidak ada masalah dengan kelantangan dan kejelasan suara pensyarah ketika bertutur. Kajian menunjukkan pelajar memang menghadapi masalah dari sudut pemahaman arahan membaca, bertanya kepada pensyarah dan berbincang serta membuat rujukan dalam bahasa Inggeris. Berdasarkan analisis ini didapati bahawa kelemahan utama bahasa Inggeris responden adalah dari segi kemahiran komunikasi dan menulis. Dapatan kajian itu dapat merumuskan persoalan kajian kedua iaitu adakah tahap penggunaan bahasa Inggeris mempengaruhi tahap penguasaan murid dalam kalangan pelajar kolej berkenaan. Mereka tidak mempunyai keyakinan dan mengamalkan penggunaannya semasa bergaul dan berkomunikasi secara bertulis dan lisan terutamanya di halayak ramai. Penggunaan bahasa Inggeris terbukti mempengaruhi tahap penguasaan, namun kebanyakan responden jarang menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi sepanjang hari. Responden didapati tidak menghadapi masalah untuk melakukan tugas seharian serta mengendalikan arahan penggunaan peralatan dalam bahasa Inggeris, menikmati hiburan seperti wayang gambar, permainan dalam talian. Walaupun mereka tidak begitu fasih berbahasa Inggeris, mereka akan merujuk kamus apabila berhadapan dengan perkataan yang tidak mereka fahami. Mereka positif untuk meningkatkan semua kemahiran berbahasa dari segi kesanggupan mengikuti kursus berkaitan sekiranya diberi peluang. Sekian, terima kasih.